وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Musa radhiyallahu anhu. Kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sesungguhnya perumpamaan apa yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada huda, daripada hidayah dan ilmu, samalah seperti mana air hujan yang turun ke bumi. Hadis ni hadis yang Nabi SAW buat bandingan, buat perumpamaan. Nabi kata hidayah ilmu dengan kita ni macam mana air hujan dengan bumi. Nabi kata fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Dalam banyak-banyak bumi ini ada bumi yang baik. Nabi kata dalam banyak-banyak jenis tanah ni ada tanah yang subur. Itu maksud dia. Qabilatil ma' fa'ambatatil kala. Bumi yang subur ni bila hujan turun, tumbuh rumput-rumput dan pokok-pokok dengan suburnya. Nabi nak buat perumpamaan. Nabi kata manusia dengan agama ni macam mana bumi dengan hujan. Ada bumi bila hujan turun dia respon kepada air hujan tu, dia tumbuh. Rumput tumbuh, pokok yang berbagai jenis tumbuh. Maknanya bumi itu bumi subur. Mai hujan dia tumbuh. Demikianlah halnya dengan manusia. Di kalangan manusia ni ada yang subur. Bila dia dengar aja ayat Quran, dia dengar aja hadis Nabi, dia terima. Itu perumpamaan yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minha ajadib amsakatil ma' fanafa'a Allahu bihannas fasharibu minha wa saqaw wa ra'a. Nabi kata ada juga bumi jenis yang kedua, dia tanah keras. Hujan turun, dia tak jerak masuk. Bila dia tak jerak air, dia tak tumbuh pokok. Tapi dia tanah keras. Bila hujan turun, dia takung air. Air yang dia takung tu orang lain boleh main duk tumpang minum, orang lain boleh main duk tumpang ambil buat guna masak makan, orang boleh duk ambil dia untuk nak buat mandi dan sebagainya. Maknanya Nabi SAW kata demikianlah manusia. Manusia ni ada jenis yang kedua. Bila dia dengar agama, bila dia dengar ayat Quran, bila dia dengar hadis Nabi, dia dengar, otak dia cerdik, dia boleh faham, dia boleh ingat. Tapi dia tu jahat itu. Tapi kalau orang mai jumpa dia, orang mai tanya dia pasal agama, dia boleh cerita balik dekat orang tu kalau ustaz. Dia jenis ni. Agama yang mai dekat dia tu tak mengubah dia, tetapi agama yang mai kat dia tu dia rekod simpan. Dia boleh cerita balik kat orang lain. Dia umpama tanah keras. Hujan turun, dia takung air hujan.
Tapi dia tak menumbuhkan pokok, dia tak boleh buat apa. Tapi orang boleh main duk cedok guna ayam tu. Ini perumpamaan manusia dengan tanah jenis yang kedua. Kata Nabi SAW, wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Bumi jenis yang ketiga ni Nabi kata jenis bumi gersang. Bumi yang pokok tak tumbuh, kalau hujan turun pun dia tak takut. Dia ni tak terpakai punya bumi. Sama macam manusia jenis yang ketiga. Orang mai cakap dekat dia pasal agama, pasal apa, dia dengar pun tak, dia ambil ingat pun tak, kok orang nak boleh main tumpang apa daripada dia pun tak. Dia ni satu orang yang langsung tak berguna, tak bermanfaat dan tidak boleh memberi manfaat kepada siapa-siapa. Jadi manusia jenis ketiga sama macam bumi jenis ketiga, iaitu bumi yang gersang. Hujan turun habis gitu aja, tak takung ayam. Pokok pun tak tumbuh. Umpama padang pasir, gersang, ayam tak simpan. Semua jerak masuk ke bumi tapi tak menumbuhkan sebarang pokok. Ada manusia jenis ni, Nabi kata. Bila mai dekat dia Islam, bila Quran mai ke telinga dia, bila hadis Nabi sampai dekat dia, sikit pun tak memberi manfaat kepada dia, dan orang pun tak boleh ambil manfaat apa daripada dia. Dia langsung tak boleh menerima ajaran agama sama sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bi dzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah allazi ursiltu bihi. Nabi kata demikianlah perumpamaan dengan manusia ni. Ada di kalangan manusia ni man faqaha fi dinillah. Dia nak ambil faham tentang agama Allah. Dia nak ambil faham tentang agama. Pasal dia tahu dia hamba Allah. Pasal dia tahu dia hidup tak lagi nak mati. Pasal dia tahu lepas mati dia nak hidup balik. Pasal dia tahu bila hidup balik depan ada dua, syurga wa imma neraka. Maka manusia jenis macam ni, dia reti kata dia hidup di dunia ni tak aja. Dia reti kata hidup dia di atas dunia ni semua diambil kira. Cakap dia, perbuatan dia, tingkah laku dia, semua diambil kira. Yang semua benda ni akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia jenis macam ni man faqaha fi dinillah. Dia sungguh-sungguh nak ambil faham pasal agama. Maka manusia yang nak ambil faham pasal agama sungguh-sungguh ni, Nabi kata wa nafa'ahu bihi ba'athani Allahu bihi. Maka benda tu memberi manfaat kepada dia. Dia mai dengar agama, agama tu membentuk diri dia. Dia mai mengaji, pengajian ini merubah keluarga dia. Ada entah orang yang mengaji berubah. Ni bulan puasa lepas ni, ada orang yang tak mai mengaji pun, dengar kaset aja, tapi berubah satu keluarga. Ada entah hidayah Allah, Allah bagi ke dia. Bulan puasa lepas 15 minit sebelum buka puasa, dia dah habaq dekat bini dia, apa pun barang nak buka puasa ready atas meja. 15 minit sebelum buka puasa kena ada dah di meja tu. 15 minit dia sebagai ketua keluarga, sebagai ayah kepada anak-anak, sebagai suami kepada isteri dia, di meja makan nak buka puasa lagi 15 minit tu satu tazkirah dia bagi dekat isteri dengan anak-anak dia. Dia bercakap hak mana yang dia tahu, cakap yang dia boleh. Tak ada pun dia kata dia buka hadis, baca satu hadis, baca bagi bini dengar, bagi anak-anak dengar. Satu pesan dia bagi, pesan mai daripada hati kecil dia. Dia pesan ke anak bini dia. Ayah tak minta apa dekat hangpa, ayah minta hangpa jadi anak ayah yang soleh. Cukup. Dia kata sebulan dia boleh buat macam tu. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah saya buat, saya nampak perubahan puasa ni dengan puasa lepas-lepas lah. Dia kata, tuan-tuan, ada orang macam tu, serius dia dengan agama ni. Man faqaha fi dinillah. Nabi kata orang yang faqaha, perkataan fiqh kita dah sebut kan. Aku belajar fiqh, ustaz ni main mengajar fiqh. Fiqh ni fiqh ni makna dia faham.
Man faqaha fi dinillah, barang siapa yang nak ambil faham tentang agama Allah. Dia ambil agama ni bukan setakat nak isi masa lapang. Dia ambil agama ni untuk faham, dan dia nak memberi faham kepada anak bini dia, dan dia nak dia dengan isteri, dengan anak-anak semua ikut agama sebenar. Allah Subhanahu wa taala turut serta dalam ikhlas niat dia. Maka Allah bagi dekat dia satu keluarga yang merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata, wa mathalu man lam yarfa' bi dzalika ra'san. Dan perumpamaan ada di kalangan manusia ni yang apabila dengar agama, dengar Quran, dengar hadis Nabi, lam yarfa' bi dzalika ra'san. Dia tak angkat muka, tak bagi muka kepada agama. Manusia jenis man lam yarfa', orang yang mereka itu tidak angkat muka mereka, tak angkat ra'san, kepala tak angkat, maksudnya tak bagi muka ke agama. Dia tak mau agama ni, bagi dia agama ni leceh, bagi dia agama ni menyusahkan dia, bagi dia agama ni lagi reti, lagi payah nak buat kerja, bagi dia agama ni tidak membawa baik untuk dia, melainkan agama ni mengganggu aktiviti dia. Nabi SAW kata ada orang macam ni, wa masalu man lam yarfa' bi dzalika ra'san. Dan perumpamaan orang yang tak angkat kepala, tak bagi muka kepada agama ni, falam yaqbal hudallah, maka mereka tidak akan terima hidayah Allah. Habis. Allah tak bagi hidayah dia, Allah tak bagi. Pasal apa tuan-tuan? Pasal hidayah Allah ni mahal. Allah bukan bagi ke semua orang, Allah bagi pada orang pilihan. Kita yang pergi jadi Islam ni pasal apa? Pasal Allah pilih kita. Kita yang pergi jadi Islam, yang beramal dengan ajaran Islam ni pasal apa? Pasal Allah pilih kita. Kalau Allah tidak pilih kita, kita tidak jadi Islam malam ni. Wal'iyyazubillah. Kalau Allah tidak pilih kita, kita jadi Islam, tapi Islam yang tak reti Islam tu apa. Islam nama, Islam keturunan, tapi tak tahu pun Islam suruh dia buat macam mana dalam hidup dia. Bermakna apa? Allah tidak pilih dia untuk jadi orang yang faham Islam. Ini yang Nabi SAW kata apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nak, hadis Nabi sebut, man yuridillah, yurid ni maksudnya nak. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Tuhan nak dia dapat kebaikan dalam dunia ni, yufaqihu fiddin, Allah fahamkan dia tentang agama dia. Makna dia apa? Makna Allah pilih kita untuk nak diberi faham tentang agama. Maknanya Allah nak kita jadi orang baik. Syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah bagi ke kita, yang sebahagian besar orang tidak dapat anugerah ini. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan kita dapat yang kita daripada mukadimah yang kita baca tadi, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2 masih di dalam tafsir surah Yusuf. Tafsir surah Yusuf. Dan pada bulan 8 dulu pun. Pada bulan 8 dulu kita dah baca bulan 7. Bulan 7 dulu kita dah baca dah kisah bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Bulan 8 lah kita punya kuliah bulan 8. Kita baca kisah bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salam buat trik untuk nak dapat balik adik kandung dia yang bernama Bunyamin. Lupa apa bulan 8 nak bulan 10 lupa Bunyamin mana pula. Bunyamin adik kandung Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah berpisah, kita cerita Nabi Yusuf, kita flashback balik sikit. Nabi Yusuf alaihi salam yang didengki oleh abang-abang ni. Abang-abang dengki dekat Nabi Yusuf ni pasal apa? Sebab satu aja. Sebab pak mereka Nabi Yaqub alaihi salam sayang ke Nabi Yusuf ni lebih sangat. Abang-abang lain ni berasa tak selesa. Ayah ni apa-apa Yusuf, apa-apa Yusuf, kita ni apa? Maka mereka satu hari bawa Nabi Yusuf pergi sampai ke tengah padang pasir. Tiba-tiba pergi lempak dia ni masuk dalam jub
dalam satu telaga buruk di tengah padang pasir. Kemudian mereka ambil baju dia, mereka pergi bunuh satu binatang, lumuk darah binatang di baju tu balik ke ayah mereka Nabi Yaqub. Itu ceritanya. Kemudian cerita pergi jadi panjang sampai Nabi Yusuf ni dijumpai oleh rombongan kabilah yang lintas kawasan telaga ni, ulang-ulang timba nak cedok ayam, tengok-tengok naik budak comel siapa. Naik budak comel. Terkejut tengok, oh comel tengok budak ni, siapa dia ni? Lalu dia ringkaskan cerita, Nabi Yusuf ni dijual di market. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-galanya. Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang budak lagi pada masa tu tiba-tiba dibeli oleh pembesar Mesir. Yang akhirnya Nabi Yusuf duduk dalam istana. Dalam istana tu pun bukan terus-terus duduk jadi anak mai raja, terus jadi orang besar dah. Kena pula satu ujian dalam istana dengan satu perempuan bernama Zulaikha. Yang kemudiannya dia terfitnah dan terpenjara. Keluar dia daripada penjara tu kerana satu takbir mimpi yang dibuat oleh dia. Saja Allah Subhanahu wa taala nak jadikan sebab musabab kepada keluar dia ni. Maka akhirnya dia jadi pembesar negeri. Dia jadi orang yang memerintah Mesir pada masa itu. Di sinilah tak balik berjumpa dengan abang-abang dia yang mai daripada kampung Kanaan. Nama kampung mereka Kanaan. Mereka mai kerana nak mencari sumber makanan, nak balik ke negeri dia. Mai nak jumpa pemerintah Mesir yang bernama Yusuf, yang mereka tak kenal, kata itu adik mereka. Nabi Yusuf alaihi salam pula bila tengok adik kecil ni, Bunyamin ni, adik satu mak satu pak dengan dia. Bila tengok adik ni, jatuh rasa kasih. Dia tak mau berpisah dah dengan adik dia ni. Maka akhirnya dia buat satu trik, dia suruh khadam dia pergi bubuh gantang gandum, pergi bubuh dalam bekalan yang mereka ni nak balik pergi. Kemudian buat orang pergi cek tengok ada gantang dalam bekas tu. Maka dia kata hukuman yang berjalan di negeri ini ialah apa? Siapa mencuri, dia kena jadi hamba kepada tuan punya harta itu. Maka Bunyamin dia pegang. Sampai di situ kita sambung ayat yang kita nak baca pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu in yasriq faqad sarafa akhun lahu min qabl. Ini ceritanya. Maka kata mereka itu, kata abang-abang Nabi Yusuf ni yang tak kenal, kata ni Nabi Yusuf, ni Yusuf adik mereka tak kenal. Bila Bunyamin ni ditangkap kerana gantang hana suka gandum tu ada ke dia. Bila Bunyamin ni dituduh sebagai pencuri yang mencuri gantang raja. Kata abang-abang ni, mereka kata apa? Jika Bunyamin mencuri, maka sesungguhnya telah mencuri saudara baginya daripada dahulu kami, yakni yang ibu lain daripada kami. Oh, mereka ni bila Bunyamin ditangkap kerana gantang tu ada kat dia, terkeluar di mulut abang-abang ni. Mereka kata apa? Mereka kata kalau jenis pencuri ni pencuri juga. Mereka kata ni bukan dia yang pencuri. Abang dia dulu hak satu mak satu pak dengan dia, kami mak lain. Dia kata ni budak Bunyamin ni dulu dia ada satu abang dia nama Usuf dengan Bunyamin ni satu mak satu pak, jenis pencuri. Dia kata dulu abang dia pun biasa mencuri, hari ni adik mencuri, jenis keturunan pencuri. Oh, ini yang abang-abang ni dia kata begitu. Artinya apa dia? Dia kata Yusuf ada ia curi asnam yang diperbuat daripada emas kepunyaan bapa kepada mak mereka punya. Asnam makna dia tokong yang dibuat daripada emas kepunyaan Tok Wan mereka. Tok Wan mereka ni ada satu tokong dulu sembah. Nabi Yusuf ni daripada kecil-kecil lagi dah orang yang Allah nak pilih jadi Nabi ni dia tak kenal ke tokong ni. Dia pergi curi tokong Tok Wan ni punya, dia katok dia pecah buang. Jadi benda tu abang-abang ni sebut balik. Mereka kata dulu Bunyamin ni ada satu abang nama dia Yusuf. Yusuf ni pun masa budak-budak dulu mencuri. Dia pergi curi tokong Tok Wan kami. Dia curi, dia katok dia pecah. Ini adik dia pula ikut jejak langkah abang dia mencuri juga. Dia kata dulu. Dan dia kata tu pula depan Nabi Yusuf. Mereka tak tahu ni hak mereka duk condemn ni hak duk depan mereka ni. Nabi Yusuf yang mereka kata pencuri ni,
itulah hak jadi raja ada depan mereka lah ni. Jadi wazir, jadi menteri di Mesir pada masa itu. Maka dia kata dia curi tokong asnam tuan kami, maka dipecah dan dibuang benda itu supaya jangan disembah oleh orang pada masa itu. Nabi Yusuf ni kecil-kecil tapi buat benda macam tu. Fa'asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Maka sembunyi akan dia oleh Nabi Yusuf di dalam hatinya. Maksudnya apa? Dia sembunyi rasa meluat ke abang-abang dia ni, sembunyi dalam hatinya. Bila dengar abang-abang ni kata kat Bunyamin ni, budak ni jenis keturunan pencuri. Abang dia dulu Yusuf pun pencuri. Nabi Yusuf kata kat aku. Kata kat aku, tapi dia sembunyikan. Ayat Quran kata apa? Fa'asarraha. Maka dia rahsiakannya. Kebencian dia pada abang-abang ni meluat dengan mereka ni. Sudahlah dulu hampa buang aku dalam telaga, hampa balik bohong pak aku, kata aku mati di bahan serigala. Jahat hampa ni daripada dulu, dah 40 tahun dah dia jahat lagi. Maka dia sembunyikan meluat dia tu. Fa'asarraha Yusuf fi nafsi wa lam yubdiha lahum. Maka sembunyi akan Yusuf di dalam hatinya, akan rasa meluat akan perangai abang-abang dia itu, dan tiada nyata ia bagi mereka itu. Tak tunjuk kata dia marah, dia meluat ke mereka. Dia sembunyikan perasaan itu. Qala antum syarrun makanan wallahu a'lamu bima tasifun. Maka kata Yusuf di dalam hatinya, dia berkata-kata dalam hati dia dekat abang-abang dia ni, hampalah yang terlebih jahat perangai daripada Yusuf dan saudaranya Bunyamin ini. Dia katalah hati dia, dia kata aku, kata Bunyamin teruk, hampa tu lagi teruk daripada aku. Dia kata dalam hati dia benda tu. Pasal apa? Pasal zalim kamu akan dia. Dia kata pasal hampa buat zalim kepada Yusuf, kepada dia sendiri, dan buat zalim kepada Bunyamin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih tahu dengan barang yang kamu sifat pada pekerjaan Yusuf itu. Dia ingat dalam hati dia, tak apa, hampa nak kata apa kata, tapi Allah tahu hampa kejahat, aku kejahat. Dia kata Allah lebih tahu benda ni. Firman Allah, qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban syaikhan kabira fakhudh ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Maka kata mereka itu, yakni abang-abang Nabi Yusuf ni, dia berkata, ya ayyuhal aziz, wahai tuanku. Itu maksud dia, wahai tuanku raja, bahawasanya ada baginya, yakni bagi Bunyamin ini, seorang bapa sangatlah tua ia, syaikhan kabir. Dia Arab dia guna sama ada syaikhan kabir. Syaikh ni maksud dia orang tua. Kita hari jumpa kawan-kawan umur 16, 17, umur 20 pun syekh. Apa-apa syekh? Syekh ni 40 ke atas baru syekh. Bawah benda tu tak boleh panggil syekh lagi. Kalau Arab dia panggil walad ya. Ya walad dia kata. Ataupun dia nak hormat sikit dia panggil ya Muhammad. Kita lah ni panggil awang. Orang kampung panggil awang. Awang main ni tak? Ataupun dalam bahasa budak-budak muda lah ni dia kata apa? Mamat. Dia kata ni Mamat mana pula main tak motor kau ni, Mamat dia kata. Arab dia panggil Muhammad, itu tertib tu. Tak ada dia panggil apa? Dia panggil ya walad. Walad dia panggil budak dia. Jadi abang-abang ni merayu kepada Nabi Yusuf ni. Bila Nabi Yusuf kata, oleh kerana Bunyamin terbukti telah mencuri gantang raja punya, maka hukuman dia kena tinggal di sini. Hampa pergi balik, tinggal dia di sini. Itu hukuman, kata Nabi Yusuf. Dia pun merayu. Kalau dalam bahasa mahkamah, dia kata appeal. Dia pun appeal. Tapi untuk maklumat, saya ada tauliah mengajar. Takut juga kan? Saya ada tauliah mengajar. Ya. Baik. Jadi qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban syaikhan kabira. Maka kata abang-abang ni, wahai tuanku, bahawasanya ada baginya, yakni bagi Bunyamin adik kami ni, seorang bapa, dan dia ni syaikhan kabira, dia satu orang yang sudah sangat tua, dia kata. Maka ambillah seorang daripada kami sebagai ganti tempatnya. Bahawasanya kami lihat
engkau daripada orang yang baik-baik. Dia kata dekat Nabi Yusuf, dia kata, Allah macam ni tuanku, minta tolong tuanku satu. Kalau sekalipun tuanku nak tahan dia kerana buat salah, tolong jangan tahan dia. Tahanlah salah seorang daripada kami. Pasal apa? Pasal Bunyamin ni ada satu orang bapa syaikhan kabira. Tua sangat dah. Nabi Yaqub lah. Hari itu dia dah bergundah gulana, bersedih kerana Nabi Yusuf hilang. 40 tahun sedih Nabi Yusuf hilang ni, teriak sampai putih biji mata. Buta Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Lepas daripada Yusuf, inilah seorang lagi yang dia sayang. Siapa dia? Bunyamin. Tolonglah jangan tahan dia. Kalau tahan dia, maka meranalah bapa kami yang dah tua ni abang-abang ni. Dia kata ginilah, kami bersedia. Pilihlah, tuanku pilihlah siapa pun daripada 8 orang kami ni, pilih seorang sebagai ganti. Bunyamin ni bagi balik. Kalau tidak, kami merana kalau dia tak balik. Dia merayu dekat Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kami tahu, dia kata, inna naraka minal muhsinin. Kami tahu tuanku orang yang baik-baik. Tolonglah berkenan permohonan kami ini. Ketika tiada jalan hendak bawa balik akan Bunyamin itu, bila dah nampak Nabi Yusuf, dia habis muktamad. Nabi Yusuf kata apa? Hukuman dalam negeri ini, siapa mencuri dia ditahan, tak boleh ganti. Keputusan itu muktamad. Bila dah tak nampak jalan, qala ma'azallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indah. Kata Nabi Yusuf dekat depa lagi, dia kata ma'azallah. Maksud dia apa? Berlindunglah aku dengan Allah. Ma'azallah ni harap benda ni duduk di mulut depa lah. Kalau apa-apa macam kita lah, kita astagfirullahalazim. Depa di antara benda yang seumpama astagfirullahalazim ni apa dia? Ma'azallah. Ma'azallah. Kita berlindung dengan Allah. Aku tak boleh buat benda tu. Pasal apa? Itu peraturan yang berjalan di negeri ini. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, ma'azallah, berlindung dengan Allah, bahawa kami ambil melainkan mereka yang kami dapat barang curi kami padanya sahaja. Siapa yang mencuri, orang itu kena hukum, tidak boleh ganti. Kata Nabi Yusuf, sebenarnya apa dia? Sebenarnya dia tak mau lepas Bunyamin ni balik. Dia rindu dendam dekat adik kandung dia ni. Begitu. Baik. Inna idzan la zalimun. Bahawa kami ketika itu zalim sekalian. Yang ni jika ambil lain orang. Nabi Yusuf kata, kalau orang yang buat salah kami lepas, kami ambil orang hak tak salah ganti kena tahan, kami sudah buat zalim ke orang. Macam mana orang salah boleh lepas? Orang tak salah ditahan hidup dalam longkang? Tak boleh. Kami tak boleh buat macam tu. Itu perbuatan zalim, kata Nabi Yusuf. Kami hanya akan tangkap orang salah saja. Itu jawab Nabi Yusuf. Kata mufassirun, ini ulama tafsir, kata apa? Dia kata tak akanlah ditahan Bunyamin, maka marah Rubil, yakni saudaranya, dan dialah orang yang sangat kuat. Tak adik-beradik mereka ni ada 9 lagi. Dalam 9 tu ada seorang dalam tafsir dia ada khilaf dari segi siapa dia. Ada satu kata Rubil, ada satu kata Yahuda. Dua-dua ni, hak mana sulung ni, dia ada kekeliruan di kalangan mufassir. Pasal apa? Pasal dalam ayat Quran tak sebut nama. Dia cuma sebut kata hak tua. Hak tua tu siapa? Rubil ke Yahuda? Sebahagian ulama tafsir kata hak tua, hak sulung ni nama dia Rubil. Sebahagian ulama tafsir dia kata tak, nama dia Yahuda. Tak kira lah Rubil ke Yahuda, tak kira. Baik. Yang pentingnya apa dia? Saudara dia hak paling tua sekali, dia ni ialah orang yang sangat kuat. Dia ni bukan setakat tua umur aja, dia bukan setakat dia ni anak sulung aja, bahkan dia ni satu orang yang sangat kuat. Yang ni apabila jatuh dia, gugur bunting dalam perut. Kasar dia ni. Garang dia ni, tengah dia ni, kalau dia jatuh, orang ada mengandung ni terkeluar kandungan. Ni cerita dia ni gini. Dan dia kata terkeluar ataupun luruh bulu roma daripada kain. Bulu roma mana? Luruh tu kain ni. Ini pun tu leceh dia. Kan saya duduk cari dalam tafsir tak jumpa lah cerita ni. Tu dalam Nurul Ihsan ni dia cerita mana tak tahu. Kita habaq lagi tu lah. Dia duduk trace balik dalam hadis ada kan cerita ambil bulu roma tabung jatuh kena rempah ni. Tak jumpa. Baca habis lah. Apa dia tulis ni kita baca habis.
Dia kata maka luruh bulu roma ni daripada kain. Serta demikian itu, maksudnya pada tu, jika sentuh oleh seorang daripada anak cucu Nabi Yaqub akan hilang marah. Ini pula kelebihan anak cucu Nabi Yaqub. Tuan-tuan ingat baliklah, keturunan tu Nabi-Nabi start daripada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq, anak dia Nabi Yaqub, anak dia Nabi Yusuf. 3 keturunan, tuan, pak, anak. 3 keturunan ni Nabi-Nabi. Maka Allah bagi keistimewaan kepada keturunan Anbiya, keturunan Nabi-Nabi ni. Siapa juga daripada keturunan Nabi Yaqub ni, kalau orang tengah marah, dia pergi sentuh, hilang marah. Orang tengah dia marah, muka merah pada nak mengamuk ni, keturunan Nabi Yaqub main sentuh, hilang marah daripada diri dia. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada keluarga Anbiya ini. Maka dia kata dalam pada itu, jika sentuh oleh seorang daripada anak cucu Nabi Yaqub, maka akan hilang marah orang yang marah. Dia kata. Maka masuk Rubil atas Nabi Yusuf, serta katanya, dia pun tak boleh, dia duk main angin, dia nak marah. Pasal apa? Pasal dah Nabi Yusuf buat keputusan, kata Bunyamin ditahan kerana mencuri gantang raja. Lepas tu dia cuba merayu, Nabi Yusuf tak mau layan, dia keluar pergi bincang adik-beradik mereka. Lepas tu dia langgar masuk mai. Rubil ni langgar masuk mai. Tadi dah abang dah, dia kalau dorkah macam-macam boleh jadi. Maka dia masuk pergi nak jumpa balik Nabi Yusuf kali kedua. Serta kata dia, wahai tuan raja. Dia masuk pergi, dia kata, tuanku, lepaskan Bunyamin. Dia buat cara tengih pula. Tadi merayu, bila merayu Nabi Yusuf tak layan, anak buat cara tengih. Maka masuk Rubil ni, dia kata, wahai tuanku, lepaskan Bunyamin. Jika tidak, saya akan dorkah. Model dia yang tu. Pasal apa? Pasal kuat dia tu ada pangdorkah tu. Seperti mana kata Piramli apa? Kuat hang tua pada huruf ta-nya itu. Ta, waw, alif, ha. Tua. Maka kuat hang tua ni pada ta-nya itu. Kalau ta tu digantikan dengan ba, dia jadi hang buah, tak kuat lah. Saya kata, jadi bila tanya di mana kuatnya hang tua, di keris taming sarinya kan, dia kata, itu sebab tak betul. Kuatnya pada huruf ta tu, dia kata. Kalau ta tu buang, jadi ba, dia jadi hang buah dia. Amai gempak siapa pun tak lari lah. Nampak? Jadi kuatnya Rubil ni tahu mana? Hang cokok dia tu. Maka dia main masuk balik jumpa Nabi Yusuf. Dia kata dekat Nabi Yusuf, dia kata, tuanku, lah ni macam ni, kita bagi selesai ruang benda ni. Dia minta satu ya, lepas adik saya. Dia main buat cara tengah. Lepas adik saya Bunyamin ni, tolong lepas. Jika tidak, dia kata, saya akan dorkah. Maka gugur segala perempuan yang bunting. Dia nak apa? Dia kata, kalau tak boleh nak tunai kehendak saya, tak lagi saya dorkah. Kalau ada orang-orang perempuan mengandung, nanti mahu habis. Dia kata, saya abang dulu sebelum saya dorkah. Ketika itu sudah berdiri bulu romanya. Dia cakap macam tu, bulu roma dah berdiri dah. Tunggu nak luruh. Tadi dia abang kata bulu roma diluruh daripada kain. Kan? Bulu roma dah mula berdiri dah bila dia kata lagu tu. Maka Yusuf suruh anaknya yang kecil pergi sentuh. Nabi Yusuf ni panggil anak dia, habis sentuh kat Syekh ada marah ni. Habis sentuh dah. Maka pergi budak ni. Maka hilang marahnya. Dia pergi tengah-tengah duk tak lagi aku dorkah, tak lagi duk, tak lagi kau ni main pegang dari dia. Hilang marahnya itu. Maka kata ia, yang ni kata Rubil, ada Bani Yaqub kah di sini? Dia tahu dah. Walaupun dia pun keturunan Nabi Yaqub, kalau lagi satu adik-beradik keturunan Nabi pegang, hilang marah. Bila budak ni main pegang dia tengok budak ni bukan adik-beradik dia. Bukan daripada hak 9 beradik tadi ni, bukan dia. Budak mana ni? Main pegang dia boleh hilang marah. Pak, main dalam kepala dia. Dia kata apa? Adakah anak cucu Nabi Yaqub di sini? Dia mula duk cari. Macam tu ceritanya. Sambung ayat 80. Dia kata, falammat tayyatu minhu khalasu najiyah. Maka tak kala putus asa mereka itu. Daripadanya, yakni daripada pujuk Yusuf supaya beri balik Bunyamin, tukar dengan orang lain. Maka berhimpun mereka itu satu tempat yang sembunyi. Dah nampak tak boleh jalan, keluar balik daripada istana, pergi mesyuarat pula sekali lagi abang-abang.
bercakap-cakap, musyawarah perkara akan hal Bunyamin ini. Apa hendak diperbuat lagi akannya? Qala kabiruhum, maka berkata oleh yang besar mereka itu pada umur, iaitu Rubil ataupun Yahuda. Dia kata, dia sebut dah, kata ini khilaf di kalangan ulama tafsir. Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farrattum fi Yusuf falan abrah al-'arda hatta ya'zana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakimin. Maka kata Rubil, tiadakah kamu tahu bahawa bapa kamu Yaqub telah ambil atas kamu akan janji yang kukuh dengan nama Allah, yakni pada saudara kamu Bunyamin ini, dan daripada dahulu iaitu yang kamu taksir pada Yusuf. Rubil ni panggil adik-beradik 9 orang, dia duduk satu tempat, dia peringat adik-adik dia. Dia kata ni cerita nak jadi leceh, dia kata. Cuba kita ingat balik, dia kata masa 40 tahun dulu kita nak bawa adik kita Yusuf dengan alasan nak pergi berburu. Ayah tak bagi bawa. Kita minta juga ke ayah nak bawa Yusuf. Akhirnya ayah kata, baik, kalau hampa nak bawa juga adik hampa Yusuf ni pergi, berjanji dengan nama Allah, hampa akan jaga dia baik-baik. Kita berjanji dengan ayah, dia kata, dengan nama Allah. Tengok apa kita buat dekat Yusuf. Kita dah buat naya dia dan kita balik bohong ayah kita. Takkan benda ni nak jadi 2 kali? Rubil kata. Ingat tak masa kita nak main Mesir baru ni, hak kali kedua kita nak main, pasal apa? Pasal raja minta nak tengok Bunyamin. Ayah tak bagi Bunyamin main. Tapi kita minta juga dekat ayah-ayah, kalau ayah tak bagi Bunyamin ikut, kita tak dapat ration makanan kita untuk kampung ni. Ayah kata apa kat kita? Lagi sekali ayah berjanji dengan nama Allah. Ayah kata, aku tak mau Bunyamin jadi macam mana Yusuf dulu. Kalau hampa nak bawa dia juga dengan berat hati, aku bagi. Tetapi berjanji dengan nama Allah, hampa akan jaga dia. Rubil peringat balik adik-adik dia tentang benda ni. Rubil kata, ingat tak ayah kita janji dengan nama Allah suruh kita jaga Yusuf. Ayah janji dengan nama Allah suruh kita jaga Bunyamin. Hari ini benda dah jadi 2 kali. Yusuf pun dah tak tahu pergi ke mana. Hari ini Bunyamin pula kita tak boleh nak bawa balik jumpa ayah. Apa kita nak cakap depan ayah nanti? Rubil ni sudah kata macam tu. Maka tiada aku tinggal bumi ini sehingga izin bagi aku, bapa aku, dengan suruh balik. Rubil kata, sebagai satu abang tua, abang sulung, aku ambil tanggungjawab ni. Kerana kita gagal menjaga Bunyamin, Bunyamin tak boleh balik, aku pun tak akan balik. Hampa pilih balik jumpa ayah. Setelah hampa balik jumpa ayah, ayah kata okeylah, ayah terima kehilangan Bunyamin ni. Panggil aku balik, baru aku balik. Kalau tidak, aku tak akan balik. Aku nak tak muka aku di mana di depan ayah. Dia kata. Ataupun apa dia? Ataupun sehingga menghukum Allah bagi aku dengan lepas saudara aku ini. Aku akan tunggu di bumi Mesir ni sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Bunyamin dibebaskan keluar. Aku akan balik dengan dia. Ni abang besar ambil tanggungjawab depan adik-adik. Dia kata, hampa balik. Aku tak akan balik jumpa ayah. Aku nak letak mana muka aku di depan ayah. 2 kali dah benda ni jadi. Dia kata. Begitu. Dan ialah Tuhan yang sebaik-baik yang menghukum, kata dia. Aku serah benda ni kepada Allah. Aku tak akan balik selagi benda ni tak boleh selesai. Begitu. Baik, sambung ayat. Dia kata, irji'u ila abikum. Dia kata, baliklah kamu kepada bapa. Apa pergi balik? Dia kata, aku tak mau balik. Faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Maka kata olehmu kepada bapa, wahai bapa. Dia tak balik, dia suruh adik-adik balik. Dia pesan apa yang hampa nak kena kata kat bapa. Hampa balik pergi, hampa kata, wahai bapa, wahai ayah, bahawasanya anak engkau Bunyamin itu telah mencuri. Dia abang kat ayah cuti. Kes sudah jadi macam ni. Bunyamin ni tak macam mana cerita dia pergi mencuri. Dan tiada saksi kami melainkan barang yang kami tahu daripada orang yang mencuri kena jadi hamba. Cerita dia macam ni. Ayah pun faham benda ni.
Hukuman yang terlaksana pada zaman ni, siapa mencuri dia kena jadi hamba kepada tuan punya barang yang kena curi. Jadi ceritanya adik kita Bunyamin telah mencuri dan dia kena jadi hamba raja. Balik abang ke ayah dari yang tu. Dan tiada kami bagi yang ghaib itu dapat memelihara. Dan jika kami ketahui yang ia, yakni Bunyamin ni nak mencuri, kami tiada bawa dia sama-sama. Dia habaq kat ayah, kata manalah kami tahu, kata Bunyamin ni nak mencuri. Benda tak jadi lagi, benda ni ghaib. Benda tak jadi lagi, benda ghaib. Kita tak tahu. Kalau tahu, kita tak akan buat benda tu. Macam kita hari ni lah. Kalau kita tahu kata keluar rumah nak jadi aksiden, kita tak keluar. Mana kita tahu kata keluar nak jadi aksiden, kita keluar aksiden. Maka begitulah Rubil ni suruh adik-adik dia habaq ke ayah. Kalau kami tahu kata Bunyamin ni, kalau kami bawa dia nak mencuri, kami tak bawa dia daripada awal supaya dia tak kena tahan. Tapi kami tak tahu. Benda tak jadi lagi kami tak tahu. Kami bawa dia, tengok dia sudah mencuri. Maka hari ini dia kena hukum, dia kena tahan. Apa daya kami? Dia habaq ke ayah macam tu, dia kata. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ir allati aqbalna fiha wa inna laqadiqun. Dan bagi tahu ke ayah, suruh ayah tanya akan ahli negeri Mesir yang kami ada padanya. Apa balik dicakap macam ni ke ayah? Kalau ayah tak percaya, suruh ayah mai ke Mesir, tanya orang Mesir. Semua orang Mesir tahu kes Bunyamin mencuri ni. Kalau ayah tak percaya, suruh mai tanya. Dan kalau boleh tanya Al-Air. Al-Air ni maksudnya angkatan perdagangan. Dan tanya Al-Air, tanya angkatan yang kami bertembung padanya di tengah jalan ni, dia kata. Tapi tanya ni, tadi kita ada berjumpa dengan rombongan yang mai dari Kanaan. Rombongan daripada kampung mereka yang juga mai ke Mesir. Dia kata cuba pergi tanya tengok. Pergi tanya rombongan yang mai ni, mereka sampai di Mesir, mereka dengar juga cerita ni. Cerita kata Bunyamin sudah kena tahan dengan pihak istana. Kalau tak percaya, pergi tanya. Kita bukan buat cerita tentang benda ni. Yakni Al-Air itu adalah jiran Nabi Ya'qub yang juga mari ke Mesir, dia kata. Ketahuilah hal Bunyamin ini, maka ayah akan tahu cerita Bunyamin yang sebenarnya. Dan bahawa kami benar sekalian pada perkataan kami. Dia kata kami tak bohong, kami cakap betul. Kami dah jaga dia, tapi nak buat macam mana? Dia silap, dia pergi curi barang, maka dia kena tangkap. Begitulah ceritanya. Baik, kata balik mereka itu, maka balik mereka itu 9 orang. Baliklah mereka ni. Balik nyonya balik. Maka tinggallah Rubil nanti dengar hukum daripada bapaknya. Ataupun kok dapat balik saudaranya. Rubil tunggu sampai ayah dia bagi green light. Ayah kata dia, kalaulah ayah dia ni kata okeylah, aku terima alasan hangpa, panggil Rubil balik, baru aku balik. Ataupun dalam tempoh hangpa balik, aku duduk tunggu di sini, tiba-tiba raja buat keputusan kata bebas Bunyamin, aku akan ambil Bunyamin, masa tu aku akan balik. Apapun aku tunggu di Mesir ni, dia kata. Dan kata mereka itu, yang demikian itu pada Ya'qub ni, hak balik ni pun dia menghadap ayah, dia bagi tahulah. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil. Bila balik ni hak 9 orang ni cerita ayah, cerita musibah sudah menimpa kita, adik kami ni Bunyamin ni sudah kena tangkap pasal dia mencuri macam ni, cerita. Maka kata Nabi Ya'qub, tetapi mengolok bagi kamu oleh nafsu kamu akan suatu perkara. Nabi Ya'qub tak percaya benar. Dia kata apa dekat balik ni? Dia kata memang hampa ni macam ni lah. Selalu hampa macam ni. Dulu masa Yusuf hampa bawa pergi pun, hampa bawa balik main baju berdarah. Hampa kata dia kena bahan serigala. Hari ni hampa bawa Bunyamin, hampa balik main, hampa tinggal Rubil. Hampa habaq kata dia ni mencuri. Aku tahu anak aku, tak mungkin dia mencuri. Dia tak percaya. Dia tak percaya apa yang dibawa, cerita yang dibawa oleh anak-anak dia ni, dia tak percaya. Maka kamu perbuat seperti mana Yusuf dulu. Dia kata hampa ni memang leceh. Dulu hampa buat dekat Yusuf, hari ni hampa buat dekat Bunyamin. Dia kata, dia tak percaya. Maka atasku sabak yang elok, yang tanya keluh kesah saja. Dia kata aku lah ni macam ni lah, apapun sabrun jamin,
Aku sabar lah. Aku nak buat apa? Apa cerita ni betul tak betul aku tak tahu. Apapun fasabrun jamil. Sabarlah aku ni. Nak buat macam mana? Dia kata. Maka tiada lain lagi pada aku. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'an. Nabi Yaqub kata apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bawa balik akan aku dengan mereka itu sekaliannya. Nabi Yaqub kata mudah-mudahan Allah hantar balik kepada aku anak aku Yusuf, Allah hantar balik dekat aku anak aku Bunyamin, dan Allah hantar balik kepada aku Rubil yang tak balik hari ini. Aku nak semua anak aku adakan. Tuan, orang tua. Kita ni tak cukup tua lagi. Ayah kita dengan mak kita tua. Kadang-kadang bila orang tua kita telefon ke kita, dok abang kata sunyi, dok abang kata nak buka puasa tak lalu makan apa semua, kita tak faham perasaan tu. Pasal kita tak cukup tu. Tuan, dia mai satu hari anak ada 4 orang, anak ada 5 orang, semua tak ada rumah. Sulung mengaji dok negeri, hak nombor 2 mengaji Universiti Melaya, hak nombor 3 duk mengaji di sekolah asrama mana, Syah Alam manakah, yang tinggal kita 2 orang di rumah. Macam tu tahu lah. Anak balik cuti ni kalau boleh tak mau pergi balik di sekolah. Lepas balik cuti 2 minggu, tetap habis 2 minggu, kata takkan nak balik pergi dah, cuti berapa hari? Berapa hari payah, 2 minggu dah lah. 2 minggu dah. Tu kita yang tak apa cukup tua. Tentu boleh bayang tak orang tua, nama apa orang tua? Memang tua. Anak tak ada ni. 2 orang lepas di rumah. Bayangkan kalau anak cucu tak balik, Allahu Akbar. Makan memang tak lalu. Tak lalu. Orang main hantar sum ekor. Dulu kalau muda sum ekor. 1 ekor panjang tu dia seorang je. Orang main hantar tak lalu kan. Iruk 2 tentar. Tak mau. Orang sebelah rumah main hantar roti mengali. Nama roti mengali. Hak jenis cobek tu. Bukan hak roti gaji ni apa tu ni. Hak cobek cicah tu. Dulu kalau roti mengali tu sampai ke hak kepala hitam tu balas habis. Ni hantar main cobek 2 mulut aja. 2 mulut tu pun hak yang kedua sebab tu nak telan pun tak apa nak pergi dah. Tak sedar. Bukan makanan tu tak sedar. Anak-anak tak sedar. Dunia ni bulat tuan-tuan. Dunia ni bulat. Orang tua kita rasa. Isu kita jadi tua kita rasa. Dia begitu ya Allah Subhanahu wa taala buat benda ni cantik dah. Dia buat circle. Pusingan di mana kita bermula, kita akan sampai di titik itu. Hari ni kita tak faham kesunyian orang tua kita. Satu hari tak ada orang ajak kita, kefahaman tu mai dalam diri kita. Kefahaman tu mai. Baru rasa tu masa tu baru teringat balik, yang ni gamak tu yang ayah gamak tu rasa dulu. Tak ada dah. Orang tua tu duduk dalam kubur lah masa tu. Tak ada. Masa tu lah baru duduk teriak, lagu ni lah gamak ayah gamak rasa dulu. Nak beli barang, nak balik hantar pun tak boleh dah. Dia tak ada dah rumah, tinggal rumah kosong ya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ini yang disebut. Dia kata mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada aku balik anak-anak aku yang ramai-ramai ni. Dia kata itu sahaja yang aku harap, lain pada itu aku sabar saja. Innahu huwal alimul hakim. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang amat tahu dengan segala hal ahwal hamba. Allah tahulah hal ahwal keperluan apa semua hamba semua Tuhan tahu. Lagi Allah amat hakim pada perbuatannya. Allah amat bijaksana pada tindakan dan perbuatannya. Tuhan bijak juga. Kadang-kadang Tuhan bagi satu-satu bala, bencana, malapetaka, ada penjelasan dia. Kita jumpa cari ke tak jumpa cari itu kita punya kelemahan. Tapi Tuhan bagi itu ada penjelasan. Filipina berturut-turut kena. Dia main ribut taufan ni duk tukar nama lah. Dia main sekali nama paket sana. Dia main sekali nama Melak lagu nak main Melayu. Kek sana tu tak apalah dia main kumpulan sana je, tak main kat kita. Dia main Melak. Di rumah kita ada pokok Melak. Melak ada nama ribut. Dia main lagi halas ni apa nama? 3 nama. Baru rasa lega sikit, dia lipat main lagi sekali. Cuma teknologi yang manusia boleh cipta hari ni apa dia?
mengesan, kata dia nak main. Menghalang tak boleh. Pasal apa? Tuhan bagi setengah, dia pegang setengah. Manusia mengaji pandai. Tuhan kata apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuhan kata tidaklah aku bagi ilmu kepada manusia ni melainkan sikit. Aku bagi sikit aja ilmu kepada manusia ni. Ilmu hak sikit aku bagi tu hampir setakat boleh kesan aja. Dijangka ribut ni akan melanda negeri sekian-sekian dalam tempoh masa 48 jam. Setakat tu aja. Tu pun kadang betul, kadang tak betul. Kalau betul pun hampa tak boleh buat apa. Lari nyorok Allah Subhanahu wa ta'ala dia kontrol semua tentang. Pasal apa? Pasal kita baca Fatihah, dia sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan Rabbul Alamin. Dia Rabb. Dia Tuhan yang berkuasa untuk seluruh alam. Pasal siapa kata pandai, Tuhan jauh lebih pandai. Bukan bandingan pandai makhluk ni dengan pandai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia ni bila kena benda-benda macam ni, dia kena ingat. Dia kena ambil iktibar. Dia kena ambil pengajaran. Apa dia pengajaran paling besar? Dia tak boleh lawan Tuhan. Itu pengajaran paling besar. Pengajaran paling besar, dia tak boleh lawan Tuhan. Bila-bila masa pun, dia tidak boleh lawan Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan kata apa pun, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami tak akan jadi lebih pandai daripada itu. Itu anak murid saya, lah ni jadi doktor pakar. Telefon baru ni. Sekolah Irsyad dulu. Dah jadi doktor pakar dah lah ni. Telefon dia kata, Ustaz, dia kata, saya 2-3 hari dah semayang tak khusyuk. Semayang tak khusyuk. Dia kata, dia pasal apa jadi begitu. Pasal ada satu kawan, dia kata, sama-sama doktor ni, tanya saya satu soalan. Saya tak boleh nak jawab soalan tu, dia kacau dengan saya sekali. Apa benda kata? Dan dia ni, dia main kata kat saya. Dia kata, kalau sekiranya Tuhan kita ni, Allah ni, dia ni Tuhan yang maha mengetahui. Dia kata, so Allah should know everything. Doktor paksa pun berat. Dia kata, apa ni? Dia kata, so Allah should know everything. Kalau Tuhan ni Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan dia kena tahu semua. Tapi pasal apa Allah suruh kita minta doa ke dia? Kalau Allah ni Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan tentu tahu apa yang kita nak. Tuhan tentu tahu apa yang kita hajatkan. So, why not? Dia kata Allah just bagi apa yang kita nak, suruh kita doa buat apa. Kalau Allah dah tahu apa yang kita nak, suruh kita doa buat apa. Dia kata Tuhan bagi otak pandai, bukan suruh fikir benda tu. Hadis Nabi kata apa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Nabi kata fikir ni makhluk yang Allah cipta. Apa fikir pasal itu? Wala tafakkaru fillah. Jangan fikir pasal Allah. Dulu fikir pasal Allah. Bukan kerja kita. Saya kata kat dia, tadi saya jawab soalan tu. Satu soalan lain saya nak tanyakan. Soalan tu saya lagi jawab. Satu soalan lain nak tanyakan. Tu soalan yang tanya tu tak berat. Saya kata tak berat. Setakat nak kata Tuhan ni kalau dia maha mengetahui, buat apa dia suruh kita minta doa? Dia dah tahu kita nak apa. Tak payahlah suruh kita doa. Itu soalan tak berat. Dia kata soalan lagi berat. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala ni Tuhan yang esa, yang bersifat khilaf, dia memang ada, tidak ada mula bagi ada dia. Maknanya selain daripada Allah, semua makhluk, semua benda yang Allah cipta kemudiannya. Sebelum Allah mencipta langit, bumi, manusia, semua bukit, buka, binatang ni, sebelum tu Tuhan tu buat apa? Kalau orang tanya macam tu, nanti tak semayang tu, saya tu fikir tu. Pasal itu Nabi dah kata dah. Nabi kata tafakkaru fi khalqillah. Fikir ni benda yang Tuhan cipta ni. Hang fikir tentang ribut yang Tuhan buat ni. Manusia tak boleh stop dia. Jangan kata stop. Manusia tak boleh nak divert dia. Tahu kata dia nak main betul dengan Filipin. Awak ni saintis-saintis pandai di Amerika dan sebagainya tak mencipta satu alat kona buang ribut tu bagi pi di lautan tak ada negeri ni. Pasal apa tak boleh buat? Fikir ni, Allah cipta ribut, manusia tak boleh kontrol ribut. Allah cipta api, ada masa manusia tak boleh kontrol api.
Allah cipta ayam. Ada masa manusia tak boleh nak kontrol ayam. Fikir benda-benda ni. Tapi Allah, dia boleh kontrol semua. Jangan fikir macam Tuhan dia buat kerja apa. Itu bukan benda yang disuruh fikir. Dia kata, Okey. Dia tu tak marah kat dia ke? Bukan marah. Style jawab tu macam tu. Bukan marah kata. Okey. Sorry. Dia kata. Okey, balik kepada soalan tadi. Soalan doa tadi kata. Ringkas saya jawab. Mudah ayat. Apa dia? Dalam Quran Tuhan kata apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku. Aku perkenankan bagi kamu. Bila Allah suruh kita berdoa dalam Quran, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Full stop. Habis. Itu satu tanya lain. Kalau ayat Allah suruh kita berdoa, kita nak petikai, satu Quran kita akan petikai. Saya kata ada, itu simple punya jawapan, nak kunci mati terus. Kalau nak jawab cara boleh bersembang. Saya kata apa dia? Doa ini juga adalah satu usaha. Kita nak apa-apa, kita disuruh berusaha. Selain daripada usaha kerja, kita disuruh menyokong kerja kita tu dengan usaha kita yang lagi satu, berdoa. Anak-anak kita nak periksa ni SPM nak main tak apa hari lagi. Anak-anak kita ni nak periksa ni STPM nak main tak apa hari lagi. Mereka berusaha. Mereka baca buku. Mereka bertengkar mata pukul 1, pukul 2. Mereka baca, buat latihan, buat latih tubi, buat apa. Mereka berusaha. Di samping usaha yang mereka buat tu, doa kepada Allah. Jangan lupa. Kalau tidak, Tuhan boleh buat. Senang aja. Daripada dalam kelas ni memang dia duk leading budak-budak lain, my trial exam dia dapat best student, straight A's dan sebagainya. Bila mai lagi sekali nak periksa, Tuhan bagi sakit gigi, Tuhan bagi dia tersemah, Tuhan bagi dia satu sakit yang mengganggu habis segala benda yang dia baca sebelum ni. Habis dah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah apa dia? Aku usaha-usaha dah. Tolong bantu aku bagi sihat tubuh badan dalam nak periksa ni, bagi tak lupa pelajaran yang kita belajar, yang kita baca, bagi kita dapat kejayaan cemerlang untuk Islam. Aku nak bekerja satu masa nanti. Macam tu. Allah kata, ud'uni astajib lakum. Minta pada aku akan perkenankan bagi kamu. Perkenan maksudnya tidak semestinya on the spot. Kita minta-minta kita mau Tuhan bagi. Tak mesti. Nabi SAW pernah berdoa bahawa tahu kemudian bahawa Allah makbul. Allah akan makbul, tapi mengikut masa dia, bukan masa kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita faham benda-benda ni semua, baik sangka kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dia nak bagi tahu. Maka dia kata innahu huwal alimul hakim. Bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dialah Tuhan yang amat tahu akan segala hal ahwal hambanya, lagi amat hakim, amat bijaksana pada perbuatannya. Firman Allah, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Dan berpalinglah ia, yakni Nabi Yaqub, daripada mereka itu, daripada anak-anak hak balik main bawa berita Bunyamin kena tangkap ni. Dan kata Nabi Yaqub, hai duka cita aku atas Yusuf, dan bertambah-tambahlah duka cita itu atas Bunyamin pula. Dia dengar dah anak-anak dia main cerita semua. Dia kata aku tak boleh kata apa, melainkan fasabrun jamil. Aku hanya boleh bersabar. Cuma satulah, dia kata aku nak beritahu, aku dah cukup berduka cita atas kehilangan Yusuf. Hari ini apa tambah duka cita aku dengan kehilangan Bunyamin pula. Dia kata, dia pun beralih fikir. Ini orang betul. Dia tak cakap banyak. Dia kecil hati dengan anak-anak dia, dia sedih dengan anak-anak dia, dia tak mau cakap banyak, dia beralih pi. Dia beralih pi itu sangat-sangat menyusahkan hati anak-anak pula. Kalau dia ada buat cakap banyak, kita kurang simpati. Tapi bila dia buat senang, dia buat beralih, kita susah. Kita pula hati tidak tak boleh lah. Ini yang Nabi Allah Yaqub alaihi salam buat kepada anak-anak dia ni. Firman Allah, yang ni cerita dia. Dia kata apa? Wa tiyabbat ainahu minal huzni. Dan putih dua biji mata Nabi Yaqub berselaput daripada banyak menangis dan duka cita atas Yusuf itu. Fahuwa kazim. Maka ia pungut, yakni dia pendam duka cita dalam hatinya, tiada keluar. Maka tak kala dengar mereka itu akan Yaqub sebut tentang Yusuf itu, qalu tallah tafqa'u nadhkuru Yusuf hatta takuna haraban atau takuna minal halikin.
Maka kata mereka itu, yang ni anak-anak Nabi Yaqub, demi Allah, sentiasalah engkau sebut akan Yusuf sehingga engkau, wahai bapa, hampir binasa, ataupun engkau daripada orang yang akan binasa. Mereka tengok-tengok pak mereka ni, daripada kes hilang Nabi Yusuf itu, dia berduka cita, dia menangis sampai waqyabbat ainahu, putih mata dia. Maksudnya apa? Jadi buta Nabi Yaqub. Sedih kanuk ni sampai jadi buta. Tuan boleh bayang tak ni orang hari ni anak kena colek hilang. Allahu akbar. Cuba kita letakkan diri kita di tempat ibu bapa tu. Kalau anak ni ternyata mati, sedih tak sedih. Tapi dia ada tempoh sedih dia. Kita terima hakikat dia mati. Ni tak tahu hidup ke mati. Tak tahu hidup ke mati. Hari-hari bangkit tengok baju anak ayak mata. Hari-hari bangkit tengok gambar anak keluar ayak mata. Hari-hari bangkit orang tersebut cerita pasal anak keluar ayak mata. Boleh jadi macam-macam cerita. Hari ni cerita ni. Cerita tak tahu hidup, tak tahu mati. Kalau kata mati, kubur dia di mana? Kalau kata hidup, orangnya di mana? Duduk dalam keadaan tanda tanya ni. Tak tahu apa jadi ke anak ni. Anak, tuan-tuan. Macam mana sayang kita pada anak. Macam itulah mak ayah kita sayang kita. So kata kita ni, mak ayah kita ni, kita dah tua dah pun. Dia duk anggap kita ni macam anak kecil dah. Itu sayang. Itu yang kata sayang. Nabi Allah Yaqub alaihi salam, kehilangan Nabi Yusuf, dia Nabi. Nabi Yaqub ni Nabi. Allah sudah bagi tahu dekat dia, kata Yusuf hidup. Ditambahkan pula Nabi Yusuf, sebelum abang-abang dia pergi buat dekat dia, pergi buang dia dalam telaga buruk tu, Nabi Yusuf dah mai jumpa ayah dia. Dia kata, ayah, saya mimpi bintang ni semua turun mai sujud di kaki saya. Nabi Yaqub ni Nabi. Bila anak dia mai abang mimpi tu dekat dia, dia dah tahu dah. Dia dah tahu dah kata, Yusuf hang satu hari akan jadi orang besar. Dan semua orang akan mai sujud di kaki hang. Oleh kerana tu, Nabi Yaqub tahu kata Nabi Yusuf tak mati. Tapi anak-anak mai abang kata Yusuf dah mati kena baham serigala. Dia ada dua sedih di situ. Satu dia sedih pasal anak dia bohong. Yang satu lagi dia sedih pasal apa? Pasal Yusuf hilang, dia tak tahu di mana. Dua sedih. Sedih anak bohong ni pun, tuan-tuan, tekilan kita. Kalau kita ni bapa, anak bohong kita, tekilan kita ni. Ini ke pula hak ada ni bohong, hak hilang ni, hak dia sayang ni hilang, tapi dia tahu kata hidup, tapi tak tahu di mana. Menangis dia, wa biyaddat ainahu, maka putih di mata dia, jadi buta. Wa huwa kadhim, dia kata bahkan Nabi Yaqub alaihi salam itu kadhim, dia pendam duka cita dia. Pendam. Tak keluar marah tu ke anak-anak ni. Tak keluar, tapi duk pendam yang sakit. Kalau keluar ni, kalau 100% marah dia ada, dia release 50, ringanlah sikit. Ada 50 yang duk tanggung. Bila pendam ni, 100 duk terpendam. Sakit lah. Sakit lah. Ini yang menimpa Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Sambung ayat tu dia kata apa? Qalu tallah tafta'u tazkuru Yusuf hatta takuna haradan atau takuna minal halikin. Maka kata anak-anak Nabi Yaqub kepada bapa mereka, demi Allah, sentiasalah engkau wahai bapa sebut akan Yusuf sehingga engkau hampir binasa, ataupun engkau daripada orang yang akan binasa. Anak-anak ni bila tengok ayah berduka cita ni, mereka pun salah. Mereka pergi buat nayah ke adik tu. Akibat daripada tu, pak merana depan mata mereka. Jadi mereka ada guilty conscience. Mereka ada rasa bersalah tu. Tapi nak pergi cari balik, tak ada Yusuf ni. Tak ada dah. Dan tak tahu dah pergi ke mana. Yang ayah hari-hari duk pendam perasaan. Maka susah hati anak-anak ni. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Maka kata Yaqub, hanya aku mengadu duka cita yang besar dan duka cita yang kecil ini kepada Allah Tuhan aku, tiada kepada kamu. Tapi Yaqub kata dekat anak-anak dia ni, dia kata aku sedih. Hamba tahu tak kata aku sedih, tapi aku tak ada guna aku nak cerita sedih aku dekat hamba. Aku mengadu sedih aku pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi benar.
Ni yang kata Nabi ni. Tak guna pergi cerita ke orang. Tuan-tuan, kalau kita ada masalah tuan-tuan ni, dan kita punya hidup hari ni, tuan-tuan, kita ada masalah, tuan-tuan pergi cari satu kawan cerita. Tuan-tuan boleh pastikan kawan yang tuan-tuan cerita tu dia bersimpati kat tuan-tuan, ke dia nak pada muka kita? Ni kawan hari ni, kawan yang duk ada hari ni tuan-tuan, tak tahu macam mana. Kita tak tahu macam mana. 10 orang kawan kita ada. Kalau kita ditimpa satu musibah, kita cerita dekat 10 orang tu, 10 tu akan bersimpati dekat kita ke? Ataupun 8 orang dia kata memang patut pun dia kena. Padahal kawan kita, dia boleh kata kat kita macam tu. Nabi Yaqub alaihi salam dekat anak sendiri, dia kata aku tak cerita dekat abang masalah aku. Dia tahu anak dia tak boleh share masalah dia. Aku cerita dekat Allah, dia kata. Pasal apa? Pasal aku tahu Allah ada ubah nak bagi tenang hati aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka ialah, yakni Allah lah yang manfaat mengadu kepadanya. Allah saja yang boleh tolong aku. Aku susah, Allah boleh bagi aku senang. Aku duka cita, Allah boleh bagi aku suka cita. Aku duduk dalam gelap, Allah boleh keluarkan aku ke tempat cahaya. Allah boleh buat, manusia belum tentu boleh buat, dia kata. Firman Allah, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu daripada Allah barang yang tiada kamu tahu, daripada bahawa mimpi Yusuf itu sebenar. Dia kata dekat anak-anak dia ada. Dia kata Allah dah bagi tahu dekat aku benda yang hampa pun tak tahu. Apa dia? Yang pastinya aku yakin Yusuf masih hidup. Dia kata. Pasal apa? Pasal mimpi tadi. Yusuf dah mai kata dekat dia, ayah, saya tengok dalam mimpi saya semalam, bintang-bintang turun mai sujud di kaki saya. Nabi Yaqub satu Nabi, dia tangkap dah benda tu. Dia kata hang satu hari akan jadi orang besar, orang akan mai jatuh di kaki. Maknanya apa? Yusuf hidup. Dan dia jadi orang besar, cuma tak tahu di negeri mana. Begitu aja. Baik. Dan ia lagi hidup. Itu keyakinan yang ada pada diri Nabi Yaqub. Cuma yang sedih sampai buta ni pasal apa? Pasal anak hilang daripada depan mata. Tapi dia yakin anak masih hidup. Dia kata. Kemudian kata ia, yang ni kata Nabi Yaqub alaihi salam, ya baniya izhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Dia kata, wahai anak-anakku, Nabi Yaqub kata, pergi kamu, maka kamu tanya-tanyakanlah kabar daripada Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Dia yakin anak dia hidup. Dia kata, apa pi? Carilah, tanya-tanya abang, selidik, siasat, di mana Yusuf, di mana Bunyamin. Dia kata, aku nak anak-anak aku ni. Wala tayasu min rauhillah. Dan janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Min raw tu dia ada ra tu dia ada syaddah. Wala tayasu dia ada syaddah tu, mir rauhillah. Dan janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah. Innahu la yayasu min raw, lagi sekali, mir rauhillah illa al-qaumul kafirun. Bahwasanya tiada putus asa daripada rahmat Allah itu melainkan kaum kafir sekaliannya. Dia kata orang yang putus asa ini orang tak beriman. Kita tak ada putus asa. Jatuh 10 kali pun kita kena bangun. Orang Islam tidak boleh putus asa. Anda tahu tak dalam dunia kita ni, sebahagian besar daripada orang yang berjaya dalam dunia ni bukan daripada orang-orang yang bijak pandai, cerdik pandai. Hadu jadi milioner, hadu jadi apa ni, sebahagian besar. Bukan semua, tapi sebahagian besar. SPM ni. Tak masuk universiti pun. Milioner. Faham dia apa dia? Bukanlah kita nak kata tak mengaji sungguh-sungguh. Dan ni pergi faham dulu. Bukan begitu. Tapi nak abang kata, mereka tak putih asa. Mereka tak putih asa. Sampai SPM lah. Tapi dia gelut usaha cari dia. Oh, tuan-tuan. Bukan dekat hidup senang. Milioner. Banyaklah contoh. Kalau kita nak bawa main, banyak contoh orang yang tidak ada latar belakang pendidikan tinggi yang kemudiannya jadi milioner. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Boleh ada satu syarikat, boleh ada satu perniagaan, boleh ada satu company yang memberi gaji kepada ribuan orang. Bila cek balik dia tak mengaji tinggi pun. Tapi bila ada duit ni, nampak macam orang mengaji tinggi lah. Yang tu pun satu magic ni ada lah.
Tak mengaji tinggi, tapi bila ada duit ni, dia punya style tu nampak macam mengaji tinggi. Hak mengaji tinggi pun kalau tak ada duit nampak susah. Yang tu pun satu penyakit tu lah. Mengaji tinggi tapi dia pergi jadi, baru ni dia buat apa nama, di Ampang tu buat apa ni, pekerjaan ni, apa dia panggil, apa, job fair. Dia buat job fair dekat Ampang. Dua hari lepas aku keluar dalam TV. Buat job fair. Dia panggil TRB masuk mai, dia panggil apa ni, apa Air Asia masuk mai, dia panggil syarikat-syarikat besar-besar masuk mai untuk ambil orang kerja dengan mereka. Tuan-tuan, awal 6 pagi, tak semayang subuh berapa pun tak tahulah, dia beratong dah. Semua ada beratong tu, ada sekurang-kurangnya bachelor degree dan ada yang sampai master degree dalam bidang-bidang profesional, engineering daripada berbagai-bagai bidang, electrical, mechanical, civil engineering, chemical engineering, daripada apa semua ni, hidup bodoh seawal 6 pagi. Nak mengadu nasib ni, nak ambil peluang nak kerja. Jadi tuan-tuan, pasal apa? Kunci dia last sekali apa dia? Ayat Quran kata, jangan putih hati. Dia usah, dia gelut. Milioner kemudiannya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Inilah benda yang kita kena balik tengok Quran. Quran kata apa? Maka Quran tegas dalam hal ni sampai ke tahap dia kata apa? Orang yang putus asa ni illal qaumul kafir, melainkan orang-orang yang engkar dengan Allah, tak beriman. Orang yang tak beriman saja yang tahu putus asa. Orang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan putus asa. Maka pergi mereka itu kepada Yusuf ke Mesir. Maka mereka ni pun dah ayah mereka kata itu jangan putus asa, pergi cari. Mereka pun pergi balik ke Mesir. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa'awfi lana al-kayl wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Maka tak kala masuk abang-abang Nabi Yusuf ini ke negeri Mesir dan menghadap Nabi Yusuf, maka kata mereka itu, wahai wazir yang mulia. Dia menghadap balik, wahai wazir yang mulia, telah kena kami dan ahli kami oleh mudarat, sangatlah lapar. Masuk balik ke Mesir, dia mengadu dekat Nabi Yusuf, bekalan hak bagi itu habis dah. Tak ada dah, makanan hak kami ambil dulu dah habis dah. Kami dah tak nak jadi kelaparan balik pula. Dan kami bawa datang dengan dagangan yang tiada laku. Kami bawa mai barang dagangan nak mai jual di sini, tak ada orang beli. Kan kita dah baca bulan 8 hari tu, abang-abang dia ni jual apa? Jual kulit buat kasut, kulit buat beg, kulit buat apa? Natang yang diburu, kulit dilapah, kemudian buat barang-barang berasaskan kulit. Tuan-tuan tahu di Madras, di Chennai, India, milioner di Madras tu sendiri, berapa ramai Muslim. Ni toki kulit ni, toki kulit di Chennai, di Madras, India, Muslim. Milioner. Muka Masya Allah, tuan-tuan tengok, muka semayang ni, jernih, nipis dengan janggut tebal. Milioner tuan-tuan. Kedai mas 4 tingkat, kedai mas. Satu tingkat jual gelang kaki saja, satu tingkat jual rantai saja, satu tingkat jual gelang tangan saja, 4 tingkat masuk bersilau kepunyaan orang Islam. Masuk apa nama kedai tekstil, kedai jual kain-kain ni, masuk tengok 4 tingkat, 5 tingkat kain ni macam-macam, kepunyaan orang Islam. Shipping company, syarikat perkapalan, kepunyaan orang Islam. Negeri apa? Negeri India, majoriti orang bukan Islam. Dan sebahagian besar daripada orang-orang yang berjaya di sana Muslim. Sonok, kita tengok pun sonok juga. Bulan puasa bila buat, kalau kita panggil apa? Bukan moreh, sebelum buka puasa kita panggil apa? Moroh apa itu. Sebelum buka puasa di Kampung Baru, Kuala Lumpur duk bagi bubuk muai, bubuk kanji ni kan. Di sana sebelum buka puasa dia pada bagi macam tu jugalah. Beratuk ni bukan orang Islam saja. Ni hak bukan Islam, hak nanda dulu pun beratuk nak ambil muai juga. Seronoknya tuan-tuan, apabila kita jadi orang Islam yang berjaya. Seronoknya kita menjadi orang Islam yang berjaya. Boleh tolong orang tu.
Seronok. Itu sebab apa Imam Al-Ghazali dia kata di antara tanda kemuliaan seseorang itu ialah apabila dia boleh memberi dan dia bukan menerima. Di antara tanda kemuliaan seseorang itu ialah apabila dia boleh memberi dan dia bukan orang yang hanya menerima. Mulia kita ni. Kita tak mengharapkan orang mencari kita. Ini Islam. Islam suruh macam tu. Tapi orang Islam yang tertinggal jauh di belakang hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi abang-abang ni mai jumpa pula Nabi Yusuf, mai bagi tahu yang tu. Dia kata, wahai wazir yang mulia, kami ini telah ditimpa musibah yang teruk, mudarat dalam kelaparan yang amat sangat, dan kami bawa datang barang dagangan tetapi tiada laku. Orang tak mau beli. Nampak jalan. Nak jual barang orang tak mau beli. Maka sempurnalah olehmu kepada kami akan sukatan makanan dan sedekahlah kepada kami. Mai merayu, mai jatuh di depan Nabi Yusuf, minta belas kasihan, tolonglah kami. Kami jual, orang tak mau beli. Sedangkan kami perlu makanan, kami hampir kebuluhan. Mai minta makan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membalas akan sekalian orang yang bersedekah. Maka tak kala terdengar Yusuf halus khitab, yakni cakap dan manis cakap akan saudaranya itu dengan menzahirkan kehinaan diri mereka itu, maka datanglah nipis hati Yusuf atas mereka itu. Itu dia. Tuan-tuan, orang suka kat kita pasal apa semua? Kalau kita rendah diri, orang suka kita. Orang tak suka kita pasal apa tuan-tuan? Kalau kita sombong diri, kita tak suka. Kita ada duit banyak mana pun kita sombong, orang tak peduli kat kita. Sebab kata duit hang bukan hang nak bagi kat kami. Yang nak ek apa? Dia main cakap begitu dia. Dah yang nak ek apa dia kata? Hang kaya. Hang lah dia kata, bukan kami nak ambil duit hang. Kok kata hang kaya, hari-hari jumpa kami, sekali jumpa bagi 50, sekali jumpa bagi 50, tak apalah hang nak ek pun. Ni duit hang pun kami tak pernah rasa, hang nak ek apa? Orang tu cakap begitu dia. Tapi kalau orang kaya tapi dia humble, dia rendah diri, dia boleh turun main, Allahu Akbar. Tuan-tuan, Presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang, SM Idris ni, tuan-tuan kena jumpa dia sekali. SM Idris, Presiden CAB, Persatuan Pengguna Pulau Pinang, dengan baju kurta dia, dengan kain tingkat dia, pakai capal dia, pergi sampai England, United Kingdom, pakai baju dia. Milioner lah. Milioner. Dia milioner. Kaya betul itu macam tu. Hak tu makan roti kaya ni, ada lebih-lebih ni. Kan? Macam tu. Tak ada sombong, tak ada rendah. Cantik tuan-tuan. Cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini Islam suruh. Rendah diri. Dia kata. Maka tak kala terdengar Yusuf halusnya cakap abang-abang dia ni, menzahirkan kehinaan diri mereka itu, maka datang nipis hati dia kepada mereka itu. Tadi kita baca, dia rasa macam mana dengan abang-abang dia ni? Dia rasa meluat dah daripada ni tak sedang diri 40 tahun dah jahat, dia buang aku dalam tenaga buruk. Sampai hari ni dia nak cakap tak elok lagi. Dia tak suka. Tapi bila approach mai kali kedua, mai cara rendah diri, dia dah nampak rendah. Inilah yang Sayyidina Umar Al-Khattab dia kata apa? Dia kata dia tak heran dengan orang kaya. Bahkan dengan orang kaya dia akan ambil hak orang miskin yang ada kat orang kaya, dia kata. Tapi yang dia takut ni apa dia? Dengan orang susah, dengan orang miskin ni, dia kata. Yang ni yang dia takut. Dia kata, pasal apa? Kalau dia tak boleh nak kembalikan hak orang miskin, dia nak jawab panjang di depan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan rahim, kasih sayang pada saudaranya yang datang daripada bapaknya dengan menghina diri, tiada tertahan hati lagi pada ketika itu. Habis. Dan dia main sayang balik dekat abang dia main kesian balik dekat abang-abang dia ni, dia main dah perasaan tu, dia Allah dengan sifat rendah diri abang-abang dia kalah dah. Maka menyuruh ia, yang ni Yusuf itu, dengan angkat tirai di antaranya dengan orang-orang itu, dan dibuangkan mahkota daripada kepalanya. Tadi dia duduk sebagai satu wazir besar negeri Mesir, dengan pakai mahkota atas kepala dengan sebentaran dia. Tapi bila orang main macam tu, merendah diri dekat dia, dia buka habis segala kebesaran yang ada dekat dia. Dia buka mahkota, dia buka. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada buat main sikit cerita tadi.
Apa dia? Bila saja Nabi Allah Yusuf alaihissalam buka mahkota yang dia pakai, buka, nampak ada satu tanda tik lalat di dahi dia. Dia ada satu tanda tik lalat di atas dahi dia. Bila dia buka mahkota, abang-abang ni dah nampak tik lalat tu, dia pun teringat. Kata ni macam tik lalat Yusuf adik kita dulu ni. Ini cerita yang keluar di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia kata, serta berkata ia, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idza antum jahilun. Dia kata lepas dia buka kebesaran dia semua, dia kata ke abang-abang dia, hampa tahu dah apa yang hampa dah buat dengan Yusuf dan saudara dia yang telah lalu itu, sedangkan ketika itu kamu jahil sekaliannya. Dia kata, ni nak tanya satu, hampa buat dekat adik hampa Yusuf dulu, hampa ingat tak hampa buat apa yang hampa buat kat dia? Dia pergi tanya dulu. Dia buat soalan macam tu. Sedangkan masa tu aku tahu, dia kata hampa jahil, hampa tak cerdik lagi masa tu. Dia kata, barang yang Allah Subhanahu wa taala hendak kurnia kepada Yusuf daripada lepas, yakni daripada selamat daripada telaga dan selamat daripada penjara dan akhirnya menjadi raja. Dia kata kat abang-abang dia, hampa tahu tak kata hampa buat apa yang hampa buat kat dia dulu? Tapi hampa tak tahu, bermula dengan sebab musabab hampa buat tu lah, akhirnya Yusuf yang hampa buat tahanan tu, hari ni akhirnya dia jadi raja. Dia kata begitu dekat abang-abang ni. Qalu, kata mereka itu kemudian daripada dengar perkataan Yusuf itu dan perhati akan rupanya ketika angkat tirai dan buang mahkota itu. Di sini yang tafsir Ibnu Katsir kata tu, dia nampak tanda, dia panggil basmah, tanda lahir pada diri Nabi Yusuf ni. Dia berkata apa? Innaka la anta Yusuf. Dia nak ambil mahlutan. Dia kata, cum. Dia nak main betul. Adakah engkau ini, yakni engkau ini Yusuf kah? Dia bertanya. Dia kata dengar cakap lain macam ni. Dah betul ni Yusuf mula dah yang tadi panggil wahai wazir yang mulia lah, ya aziz lah, ya ayyuhal aziz, wahai tuanku lah, apa semua. Bila dah main dandan apa? Yusuf kan? Dia nak main cerita apa dandan? Tidak ada. Baru sudah orang beli di market, bawa balik main. Adik ni kata apa? Dia kata, baiklah lah ni Abdul Wahab, aku bagi kat hang harta ni. Abdul Wahid, aku bagi kat harta banyak ni. Kadar Rizman tepuk meja. Terlupa kata orang baru beli di market je dia tu. Tepuk meja. Dia kata apa? Ini tidak adil. Dandan nak sengit. Rupanya zaman Nabi Yusuf seakan-akan tua dah. Abang ni, yang abang ni, bila dah Nabi Yusuf buka sikit ruang, dandan kata apa? Hang usuk kan? Tak apa lagi. Kalau dalam bahasa kita ada, hang cuk kan? Kata lagi ya. Cuk, kira lebih ya. Dia kata, hang ni cuk kan? Qala, ana Yusuf. Dia kata, qala, ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina. Dia jawab apa? Dia kata dia, ya, akulah Yusuf. Ana Yusuf. Ya, akulah Yusuf. Dan ini saudara aku, Bunyamin. Ni, adik hamba ni. Bunyamin ni, ini adik aku. Satu mak, satu pak dengan aku. Dia kata, sungguh telah kurnia Allah atas kami akan rahmatnya dengan berhimpun, yakni dengan berjumpa balik kami dua beradik ni. Dia pun buka, dia disclose benda ni. Dia kata, ya betul, akulah Yusuf. Dia kata, ucup, dia panggil tu. Ya, innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Bahawasanya barang siapa takut Allah dan sabar atas bala yang kena kepadanya, maka bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sia-siakan pahala segala orang yang berbuat kebajikan. Terus dia buat satu conclusion, dia buat satu kesimpulan. Dia kata apa? Man yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, man yattaqi wa yasbir, dan bersabar. Takwa kepada Allah, sabar. Sabar ni tuan-tuan kunci segala-gala. Sabar ni kunci segala-gala. Siapa bertakwa dan siapa sabar, fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan kesabaran dia. Allah tidak akan sia-siakan
ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu tallah laqad atharaka Allah alaina wa in kunna laqatiin. Maka dalam abang-abang ni kata apa? Maka kata mereka itu, tallah, demi Allah, sungguh telah melebihi akan dikau oleh Allah atas kami. Dan mereka kata, memang Allah bagi kau lah rezeki hang lah cubai. Dia main begitu. Memang rezeki hang lah cubai. Dia kata Allah bagi kau benda ni semua. Dengan engkau dijadikan raja oleh Allah. Dan bahawa kami adalah kami tersalah dan berdosa sekalian pada pekerjaan kami terhadap engkau. Mengaku memang kami dulu memang tak betul, kami pilih pahang dan telaga muruk tu. Dekat dia sebut, azab kau ni naik angin balik lagi leceh. Dekat dia sebut. So dia kata apa? Memang betul lah, kami ni silap lah, kami buat dosa kepada hang dulu ni. Maka dihina kami bagi engkau. Inilah akibat dia. Hari ini kami jatuh di kaki hang, kami hina di hadapan hang. Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Maka kata Nabi Yusuf, tiada kekejian atas kamu pada hari ini, mengampun Allah bagi kamu. Itu dia yang kata Nabi-Nabi tentang. Dah abang-abang ni mai dah minta maaf lah, kami memang tidak dulu buat macam ni. Maka apa kata dia? Dia kata la macam ni lah. Dia kata la tasriba alaikumul yawm. Hari ini tak mau cerita panjang-panjang, duk cari salah tu tak mau. Cukup. Dia kata hak lepas mengampun Allah bagi kamu. Mudah-mudahan Allah ampunkan kesilapan engkau. Dan dialah Tuhan yang amat kasih, amat sayang daripada segala yang kasih sayang. Dalam banyak-banyak kasih sayang yang ada dalam dunia ni, Allah terlebih kasih sayang kepada hamba ni. Mak kita sayang kita sudah hebat dah. Allah sayang kita hebat lagi. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Dan tanya khabar Yusuf akan saudaranya daripada hal bapaknya. Maka kata mereka itu, bapak sudah hilang 2 mata kerana menangis ingat engkau. Bila dia tanya, abang-abang ya abang, ayah dah teruk lah, mata dah buta sekian lama. Pasal apa? Banyak menangis kerana ingat dekat hang Cubai daripada dia. So insya-Allah akan datang dia main kisah Nabi Yaqub masuk Mesir. Dia akan main kisah yang akan datang ni. Kisah apa? Dia main kisah kata Nabi Yaqub akan masuk Mesir untuk nak jumpa anak dia yang dia rindu sekian lama, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Tuan-tuan akan tengok cerita ni dia sangat dramatik. Dramatik ni bukan drama pun dah. Dia lebih daripada drama lagi. Macam mana Nabi Yusuf, macam mana Nabi Yaqub masuk, macam mana sambutan yang disediakan oleh Nabi Yusuf nak sambut bapa dia yang dia sangat sayang ni, nak mai jumpa dia. Sambutan yang dia buat tu nak sambut pak dia. Macam mana bila pak dia mai, dia terima pak dia macam mana. Kalau jejak kasih tu hebat ni lagi. Macam mana dia buat tu ke mak dia, ke pak dia. Mak dia betul dah meninggal dah. Hak mai ni mak tiri dia, mak belakang dia. Mak dia betul dah meninggal. Pak dia mai dengan mak tiri dia yang juga mak penakan dia. Macam mana dia sambut ayah dia Nabi Yaqub ni, dan dia sambut mak tiri dia ni, dia buat macam mak dia sendiri. Macam mana diceritakan benda ni kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran kita yang mulia. Dan Al-Quran ni tuan, kalau kita tak baca tafsir dia, kita tak tahu dalam dia cerita macam ni punya doa. Kita tak tahu tuan. Bila kita baca, baru kita tahu hebatnya cerita-cerita yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Lepas tu dia akan cerita pula dekat kita itu apa rahsia yang kita disuruh melipat gandakan ibadat sepertiga akhir ataupun suku yang akhir daripada malam. Dia akan cerita bagaimana bila dah berjumpa Nabi Yaqub, jumpa dengan anak dia Nabi Yusuf ni, bila dah berjumpa dah apa semua ni, anak-anak ni kata dekat Nabi Yaqub ni, dia kata apa? Dia kata, ayah, ni bukan, ni bila abang-abang ni balik semula ke Mesir nak bawa ayah mai jumpa Nabi Yusuf ni, bila sampai ni depa abang dekat ayah depa, dekat Nabi Yaqub ni, depa kata, ayah,
kami nak bawa ayah pergi jumpa Yusuf. Sebelum mereka kata tu, mereka sampai Nabi Yaqub kata kat mereka dulu. Mereka masuk main Nabi Yaqub kata dekat abang-abang ni semua. Nabi Yaqub kata apa? Dia kata aku dapat mencium bau Yusuf. Dia kata, tuan-tuan Nabi. Gua ada di Mesir Anak-anak balik main nak habaq kat dia, kata Yusuf hidup dan dialah sebenarnya wazir yang kami duk cerita kata baik ni, dan dia nak kami bawa ayah pergi dekat dia. Anak tak ada nak buka mulut habaq. Nabi Yaqub kata kat anak-anak dia, aku dapat mencium bau Yusuf. Dia kata. Itu dia. Lepas bau, dia kata ayah, macam ni ayah, kami salah dalam hal ni. Kami salah dalam hal ni. Kami minta ampun ayah, tolong ayah minta supaya Allah ampunkan kami. Nabi Yaqub alaihi salam kata apa? Dia kata, baiklah, nanti aku minta ampun kepada Allah untuk kamu. Nanti, pasal apa nanti? Dia ada penjelasan dia. Dan kaitan dia dengan sepertiga akhir ataupun seperempat akhir daripada waktu malam. InsyaAllah tuan-tuan, bulan 1 bulan. InsyaAllah. Saja umur bulan 1 pula baru kita ada. Ini pun masalah juga di sekolah. Baik. Kemudian apa jadual kita diedarkan keluarlah Jelutong. Jadi kuliah kita di Jelutong yang sepatutnya di minggu depan ditangguhkan sebab ada hal yang tak dapat dielakkan. Kemudian sekali dengan kita ucap selamat raya haji pula lah. Selamat raya haji. Dan insyaAllah kita akan kuliah pada Januari depan, insyaAllah. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادته أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.